Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini menyambung pengajian kita, kelas kita dalam membincangkan kitab Ad-Da' wad-Dawa' karangan Syekhul Islam Al-Thani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi pada kelas yang lalu kita telah membaca apa yang dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang bagaimana sebenarnya anggota tubuh badan kita ini adalah sempadan yang mesti kita pelihara supaya tidak ditakluki oleh syaitan dan tentera-tenteranya, yang mana dengan penaklukan inilah mereka boleh sampai kepada kalbu kita, jantung kita, lalu menguasai jiwa kita dan menjadikan kita penyembah kepada syahwat kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan kita telah bacakan apa yang dia bawa berkenaan dengan mata. Bagaimana dia boleh menakluki mata, pintu masuk mata. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fasal thumma amna'u ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. Maka dia masuk cerita pasal telinga. Lepas mata, telinga. Sebab 3 panca indera yang paling penting pada manusia ialah mata, telinga dan juga hati, jantung, yang tersemat padanya akal. Sebab itulah Allah selalu mengungkit kurniaannya ini, selalu menyebut-nyebut bahawa dia menjadikan manusia ini mendengar, melihat, berakal, berfikir. Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan jantung. Kerana ini adalah sumber utama untuk kita memperolehi ilmu. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan tentang bagaimana setan ini, perumpamaan, dialog yang dibuat ini nak menggambarkan bagaimana usaha setan nak menakluki telinga kita ini. Apa dia kata? ثُمَّ امْنَعُوا ثُغْرَ الْأُذُنِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهُ مَا يُفْسِدَ عَلَيْكُمُ الْأَمْرَ. Kemudian hendaklah kamu jaga sempadan telinga supaya tidak masuk melaluinya apa yang merosakkan pekerjaan kamu. فَاجْتَهِدُوا أَلَّا تُدْخِلُوا مِنْهُ إِلَّا الْبَاطِلَ. Berusahalah kamu, yakni kata setan kepada pengikutnya, perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Qayyim ini. Kata setan kepada pengikutnya, janganlah kamu masukkan ke dalam telinga orang itu melainkan yang batil. فَإِنَّهُ خَفِيفٌ عَلَى النَّفْسِ تَسْتَحْلِيهِ وَتَسْتَمْلِحُ. Kerana pendengaran atau perkara yang batil itu ringan pada jiwa dan digemari, tastahlih, jiwa merasai ianya satu perkara yang manis. Wastastamlihu, manis, masin, cukup perisa, maksudnya begitulah. Wa takhayyaru lahu a'zab al-alfadhi wa asharaha lil albab. Dan pilihlah baginya lirik yang paling lunak. Apa maksud yang dia nak cerita pasal telinga ini ialah hasutan setan supaya kita mendengar muzik dan nyanyi-nyanyian. Mendengar muzik dan nyanyi-nyanyian. Maka pilihlah baginya lafaz yang paling lunak, paling sedap, yang paling memukau bagi jantung hati kita. Wamzujuhu bima tahwan nufusu mazja. Dan campurkanlah ia dengan apa yang digemari oleh
jiwa atau diri orang tersebut dengan sebaik-baik campuran. Ya. Wa alqul kalimah fa in ra'aytum minhu isra'an ilaiha fazujjuhu bi akhwatiha. Dan campurkanlah padanya ucapan, kalimah, bisikan. Kalau kamu melihat ia memberikan pendengarannya kepada kalimah tersebut, maka tambahkanlah dengan saudara-saudaranya. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in falhaju lahu bidzikrih. Dan setiap kali kamu perasan yang dia ni ada suka something yang melalaikan, yang melekakan tadi, maka gunakanlah. Ni cakaplah kepada dia apa-apa benda, ajak dia mengumpat, ajak dia memfitnah ke apa ke, benda yang dia suka dengar. Ada orang dia jenis suka dengar umpatan orang. Dia seronok kalau tengok orang mengumpat. Kalau tak dengar orang mengumpat, dia tak mengumpat tapi dia suka dengar orang mengumpat. Kan? Ada orang suka dengar cerita-cerita fitnah, ada orang suka tengok berita pasal sukan, ada orang suka dengar cerita pasal macam-macam lah. Manusia ni macam-macam syahwat dia. Syahwat telinga ni macam-macam. Kan? Wa iyyakum an yadkhula min hadha ath-thagri shay'un min kalamillahi aw kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah sampai, kata setan, janganlah sampai masuk melalui sempadan ini sesuatu daripada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai telinga kawan yang hampa nak pergi goda ini pergi dengar Al-Quran dan Sunnah. Au kalamin nusaha, ataupun kalam ucapan orang yang memberi nasihat, perkataan ulama, perkataan ahli zuhud, ahli tasawuf yang salihin. Jangan sampai dengar nasihat-nasihat daripada ulama, baca kitab fiqh, baca kitab tauhid, baca kitab hadis. Jangan sampai begitu, dia kata. Fa in ghulibtum ala dhalika wa dakhala min dhalika shay'un fahulu bainahu wa bain fahmihi wa tadabburihi wa tafakkuri fihi wal 'idhati bih. Kalau terlepas, kata setan lagi, kalau terlepas, kalau dia terdengar juga Al-Quran, Sunnah, kalam ulama, ceramah, kuliah. So macam mana? Kata setan, maka halanglah dia daripada memahami perkataan tersebut dan mentadabburnya. Jangan sampai dia faham. Jangan sampai dia ambil iktibar. Jangan sampai dia ambil pengajaran. Imma biidkhali diddihi alaih wa imma bitahwili dhalika wa ta'zimihi. Sama ada macam mana kita nak halang dia daripada faham, sama ada dengan memasukkan perkara yang lawan dengannya. Yang ni, lepas dengar Quran, kau bagi dia dengar muzik. Kau bagi dia dengar umpatan orang. Lepas dengar nasihat, bagi dengar fitnah, bagi dengar hasutan. So dengan cara tersebut, maka tak ada lagi lah. Dia takkan lagi termakan dengan, ataupun tidak akan lagi mengikut segala nasihat yang dia dapat tadi. Dah tak ada manfaat dah. Pasal apa? Dah di brainwash balik dengan apa yang kita kata tadi sebagai yang lawan dengan nasihat tadi. Itu satu cara dia kata. Maksudnya macam mana nak halang Al-Quran ni daripada menjadi pemberi hidayah kepada kita. Macam mana nak menghalang. Kan? Jadi ini cerita pasal setan lah. Macam mana setan buat. Hakikatnya walaupun Ibn Qayyim rahmatullahi alaih bawa pada kita dalam bentuk dialog, tapi ini sebenarnya praktikal. Yang kita boleh rasai, yang kita boleh kita alami sebenarnya. Kalau kita perhati balik diri kita ni, inilah yang kita duk alami selama ini. Macam itulah. Tapi Ibn Qayyim nak bagi kita faham, dia bawa dalam bentuk dialog. Kan dia buat dalam bentuk dialog. Baik. So dia kata sama ada engkau lawan, lepas dia dengar nasihat, dia dengar Al-Quran, dia tengok ceramah ni, kau tukar bagi dia dengar benda lain. Lepas dah ikuti ceramah Yayasan Taklim dekat YouTube ni, sekali lagi tukar channel, pergi cari YouTube muzik. Kan? Dengar pula muzik-muzik, lagu-lagu yang Tuhan Azza wa Jalla larang kita daripada mendengarnya.
ataupun bitahwili dzalika wa ta'dhimihi, ataupun dengan ini yang banyak berlaku kepada orang yang nak mengaji. Apa dia? Dia kata dengan engkau menggambarkan, engkau exaggeratekan benda yang dia dengar tadi itu sebagai benda yang payah, benda yang sukar, benda yang hebat, benda yang ustaz ni cakap terlalu akademik, ustaz ni payah, ataupun lama sangatlah ceramah ni, panjang sangatlah. Dia akan datang alasan-alasan ni semua, setan akan supply, setan akan provide kepada kita. Jangan risau. Kan? Terpandang dah poster kelas pengajian. Tapi setan bisikkan, orang tengok tu sampai sejam dia kata. Kelas. Dah sejam tu bukan lama mana pun. Kan? Tak lama mana sejam tu. Lepas tu setan ajak dia dengar muzik sampai 3 jam. Na'udzubillah min zalik. Ni kelas agama ni payahlah nak faham ni, tinggi sangatlah saya ni. Bukan jenis pergi kelas-kelas mengaji agama. Saya ni kalau mengaji agama, just nak tanya-tanya ustaz kalau ada masalah, tak apalah. Bila tak ada mengaji, kita ni bila tak mengaji langsung, kan, kadang-kadang soalan yang kita tanya tu sebenarnya terlalu basic. Maksudnya soalan orang tanya, dia ada 2 jenis soalan maknanya. Soalan yang merupakan ekstra kefahaman ataupun memang ada muskilah kerana ada masalah tambahan daripada apa yang telah dipelajari. Yang ini soalan yang wajar untuk ditanya dalam sesi soal jawab, sesi fatwa. Ini soalan yang wajar. Tapi ada soalan yang tak wajar ditanya, sepatutnya ia dipelajari. Contoh kita bagi. Soalan yang tak wajar ditanya, sepatutnya ia dipelajari. Datang satu orang tanya, ustaz, rukun wuduk ni ada berapa? Rukun wuduk ada berapa? Yang ni soalan yang bukan sepatutnya ditanya, sepatutnya dipelajari. Sebab dia asas. Dia asas. Tapi kalau orang tanya, ustaz, saya hari tu kuku saya tu ada tercabut sikit. Lepas tu masa ambil wuduk tu tak kena ayat. Kita kata soalan macam ni soalan fatwa lah. Soalan yang sepatutnya ditanya dalam sesi soal jawab pasal dia masalah ekstra. Kan? Ataupun dia kata, ustaz, itu saya ambil wuduk dalam bekas ayak. Kan? Lepas tu baru perasan kata sabun jatuh. Ini soalan yang sepatutnya ditanyalah. Kan? Sebab dia soalan yang menunjukkan orang ni dah ada ilmu, ada background, pemahaman. Sebab tu dia tanya. Kalau orang yang tak ada ilmu langsung, dia mana tahu wuduk tu syarat dia kena ayak mutlak ke apa ke, tak boleh ayak musta'mal ke apa, dia bukan tahu. Dia takkan tanya. Kalau dia memang yang paling biasanya takkan tanya terus lah. Kalau dia bertanya, itu lebih baik, tapi soalan yang dia tanya itu sebenarnya tidak boleh dijawab. Tetapi perlu kepada dia hadir dan menuntut ilmu. So kita tak boleh anggap, tak apalah. Kalau tak tahu apa nanti kita pergi tanyalah. Kalau tak tahu apa kita pergi tanya. Kan? Tak payah main mengaji, tak payah datang kelas yang bersistematik ini, cukup kalau ada masalah tanya. Masalah ini hanya boleh datang pada kita, kita boleh tergerak nak tanya kalau kita orang yang mengaji, orang yang ada kepahaman. Dalam kita nak praktik ilmu kita, datang isu. Ini yang orang akan tanya. Tapi orang yang tak mengaji langsung, yang tak ada background, dia takkan tanya terus. Orang yang mengaji, kadang-kadang bila dia tanya soalan yang bersifat basic, mungkin soalan dia itu, kita kata, kerana dia telah sedang mengaji dan belum sampai bab. Yang ni kita kata, okeylah kita boleh bagi tahu dekat dia, bab ni akan sampai. Suruh dia sabar Ustaz, tunggu Ustaz. Kan? Kalau dia memerlukan jawapan segera, kita boleh bagi jawapan yang ringkas. Tapi kita habaq dia, perincian dia akan datang pada bab yang sekian ataupun pada subjek yang sekian.
Tak, kalau orang yang mengaji. Kalau orang yang tak mengaji, macam mana? Nak explain dekat dia. Dia akan terus hidup dalam kejahilan dan bukan jahil yang uzur, bahkan jahil yang na'udzubillah min dzalik, jahil yang berdosa, jahil yang tidak diberi kemaafan oleh Allah tabaraka wa taala. Kan? Baik. So, balik cerita kita ni. Dia kata, dengan cara engkau halang dia, dengan engkau bagi tahu dekat dia, kata benda ni susah, benda ni payah, benda ni ialah benda yang ilmu yang tinggi, engkau orang yang tak ada ilmu yang tinggi, tapi engkau dah, tapi tak ada ilmu yang tinggi tu ialah dia tu sendiri dah dulu masa sekolah mengaji sampai dalam ilmu keduniaan tinggi hebat. Tapi bila main ilmu agama, oh ni tinggi sangatlah. Saya tak boleh macam ni. Apa benda ni? Kan? Kan kau mengaji ilmu keduniaan, ilmu dunia, ilmu kedoktoran, engineering dan sebagainya. Engkau pulun. Tak faham pun, perah tak bagi faham juga. Kenapa bab agama tak mau buat macam tu? Kan? Aku bukan nak jadi ustaz. Agama ni bukan untuk jadi ustaz. Agama ni untuk kita beramal masuk syurga. Kan? Untuk kita beramal. Kan? Wajib. So itu dua cara dia kata. Wa anna hadha amrun qad hila baina an-nufus wa bainahu fala sabila laha ilayhi wa huwa himlun thaqilun 'alayha la tastaqillu bih wa nahwi dhalik. Dia kata itulah. Bagi tahu kepada dia bahawa perkara ini yang kau dengar ini adalah perkara yang tak dapat dicapai oleh jiwa, benda yang sangat berat, tak boleh nak tanggung dan seumpamanya. Wa imma bi irkhasihi 'ala an-nufus wa anna al-ishtighala yanbaghi an yakuna ahamma bima huwa a'la 'inda an-nas wa a'azzu 'alayhim wa aghrabu 'indahum wa zabunuhu al-qabiluna lahu akthar. Ataupun engkau berikan rasa mudah, remeh dengan benda yang dia dengar tadi. Itu satu cara lagi. Cara yang kedua pula, cara ketiga pula ialah tadi dia berat-beratkan, kata ilmu ni payah, berat dan sebagainya. Cara yang seterusnya ialah dengan kau masukkan hasutan pada dia, kau kata, hak ni remeh sangat. Orang tak bincang dah bab-bab ni, orang lah ni bincang pasal isu politik, isu fiqh siasah syar'iyah. Padahal dia ni kawan ni nak sembelih ayam pun tak tahu rukun lagi. Kan? Nak cerita pasal fiqhul jihad. Zaman orang semua cerita pasal fiqh jihad. Kan? Padahal kawan ni nak semayang, bangkit daripada sujud, nak angkat lutut ke tangan dulu pun tak tahu lagi. Kan? Jangan sampai terah itu. Nas'allahu al-afiyah. Jadi ini juga di antara cara setan. Setan kata apa? Cari ilmu yang orang banyak dah dengar, orang yang ramai ikut. So jadi kita mengaji ni, kita mengaji ikut orang. Apa yang orang suka, orang seronok dengar masa tu. Bukan apa yang kita perlukan. Dan ini banyak juga berlaku kadang-kadang kita dapat jemputan, pergi buat daurah, pergi buat kelas. Kadang-kadang kita tengok tajuk yang mereka minta kita cakap tu tak sampai ke tahap mereka. Tapi sebab tajuk tu orang tengah duk cakap, mereka pun nak panggil kita mai buat penjelasan. Tapi mereka tak boleh nak comprehend pun apa yang kita terang. Pasal terlalu jahil. Kan? Ini kita kesian kadang-kadang. Kan? Terpaksalah kita kena bersilat kata untuk memudahkan masalah dan sebagainya. Kan? Tapi kita kata lama-lama bila begitu jadinya, bila dah dia nak mengaji benda yang bukan dalam bidang dia, dia tinggalkan benda yang sepatutnya dia belajar kerana dia hasut dia setan, kata benda yang hang belajar ni remeh sangat, simple sangat, hang patutnya mengaji benda yang tinggi-tinggi macam ni. Akhirnya dia rasa agama ni berat dan tak dia faham, maka dia pun tinggal ataupun dia just mengaji orang panggil mengaji
yang benda yang tak boleh memberi manfaat pada dia. Benda yang tak ada kaitan dengan dia, benda yang dia tak perlu sebenarnya dalam hidup dia, dan dia meninggalkan benda yang perlu. Nasallallahu al-afiyah. Wa amma al-haqqu fa huwa mahjurun wa qabiluhu mu'arridun nafsahu lil adawah والرائج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. Kau bagi tahu kepada dia apa yang kau dengar, yang kau belajar ni yang hak. Kalau yang hak yang kau dengar ini adalah benda yang ditinggalkan orang, dan orang yang menerima yang hak ini, kau hasutlah kepada dia, mengatakan bahawa tindakan ini akan menyebabkan kau dimusuhi, engkau akan digelar Wahabi, engkau digelar sekian. Sedangkan ilmu yang tersebar dalam kalangan masyarakat, orang ramai, ini yang patutnya kau belajar. Jadi kau jangan mengaji ilmu agama yang hak, yang mengaji apa yang orang belajar sudahlah. Kan? Kalau orang tempat ni mengaji sifat 20, ngaji sifat 20 sudahlah. Kau tak payahlah pergi dengar pula penjelasan kenapa sifat 20 ni batil, kenapa sekian, tak payah. Sebab kalau kau pergi buat macam tu, setan kata nanti kau kena tuduh Wahabi, kau kena sekian. Ini antara cara. فَيُدْخِلُونَ الْبَاطِلَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ قَالِبٍ يَقْبَلُهُ وَيَخِفُّ عَلَيْهِ وَيُخْرِجُونَ لَهُ الْحَقَّ فِي كُلِّ قَالِبٍ يَكْرَهُهُ وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ. Maka apa yang dibuat oleh setan ialah, kesimpulannya, mereka akan masukkan yang batil kepadanya dalam segala bentuk rupa, dalam segala bentuk bingkai yang boleh dia terima dan mudah padanya. Dan mereka akan tampakkan kepadanya kebenaran itu dalam bentuk bingkai yang dia benci dan berat padanya. Wa idza syi'ta an ta'rifa dhalika fanzur ila ikhwanihim min shayatin al-ins kayfa yukhrijuna al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fi qalibi kathrati al-fudul wa tatabbu'i 'atharat an-nas wa at-ta'arrud min al-bala'i lima la yutiq wa ilqa'i al-fitan bayna an-nas wa nahwi dhalik. ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف. Ibn Qayyim kata, kalau kau nak faham benda ni, kau nak dengar setan cakap macam ni sama-sama dia, kau tak boleh dengar setan jin, tapi kau boleh dengar setan manusia. Kau boleh dengar macam mana setan manusia buat. Macam mana setan manusia nak halang orang daripada mendapat kebenaran, nak menghalang orang daripada mendengar kebenaran. Kau tengok apa setan manusia buat. Qayyim kata, kau tengok bagaimana mereka menampakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dalam rupa, dalam bingkai banyak buat perkara yang sia-sia. Ini bagi orang. Ini Ibn Qayyim sebut, tuan-tuan, Ibn Qayyim wafat abad ke-8 Hijrah. Kita hidup sekarang di abad ke-15. Kita di tahun 1442 Hijrah. Kan? Jadi, tapi subhanallah, kita masih mendapati golongan ini wujud. Golongan yang Ibn Qayyim nak cerita ni apa maksud dia? Golongan yang nak mencela orang yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah mungkar dengan mengatakan, apa yang kamu buat ni benda yang berlebih-lebihan. Duk mencari-cari salah orang. Dan mendedahkan diri kepada bala bencana yang kamu tak mampu nak tanggung dan menyebabkan orang pecah belah. Ni. Bukankah ini yang selalu diucapkan pada zaman kita juga? Bila kita nak ajak benda yang sunnah, nak larang benda bid'ah, dia kata ni pecah belah masyarakat. Bila kita orang nak pergi cek hotel-hotel, takut ada maksiat dan sebagainya, dia kata ini tajassus, mengintip. Mengintip apa di hotel, bukan dia buat rumah dia. Kan? Bila kita cegah benda-benda mungkar yang bertebaran di muka bumi Allah Ta'ala, dia kata, ni nanti jadi buat apalah, duk sibuk hai orang. Tak payah sibuk hai orang lah, biar pergilah. Dia macam tu. Jangan duk sibuk hai orang, biar pergilah. Lama-lama kena ke batang hidung sendiri. Orang berkata pada muka hang. Ada. Jadi maknanya dia nampakkan
suruhan agama untuk kita mencegah yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf ni seolah-olahnya benda yang interfering personal business. Kan? Mencampuri urusan pribadi orang. Padahal ke urusan pribadi. Orang tak salat ni bukan urusan pribadi dia. Salat ialah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak dia nak salat tak apa, tak salat tak apa. Bukan. Bukan. Adapun urusan pribadi dia, dia nak beli perabot jenama apa, dia nak pakai kereta warna apa, itu urusan pribadi, tak payah campur ah. Itu jangan duk kacau. Tapi kita terbalik, tu kita duk pergi kacau. Loh, awak beli sofa lagu ni, awak beli kereta lagu ni, awak pakai handset lagu tu, tak api lah. Itu urusan pribadi. Yang tu sebenarnya interfering with others' personal business. Kan? Adapun urusan dia tak salat, urusan dia buat maksiat, ini bukan urusan pribadi dia. Ini dia melanggar hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuan alam ini. Tuan alam ini. Kita masuk rumah orang, kita masuk rumah orang, kan? Kita, kawan kita, kawan kita nak pakai baju apa, as long as baju itu ialah mengikut syarat yang tuan rumah tu benarkan, tak ada masalah. Kita tak boleh kata dekat dia, awak pakai baju warna ni, awak tak pakai baju warna sekian, awak pakai baju jenama ni. Tak boleh. Itu pribadi dia. Tapi kalau cara dia duduk tu, dalam rumah tu dia duduk melonyok kaki ke, dia duduk tempat yang tak patut duduk ke, ataupun dia pergi selak-selak benda yang tak patut selak, kita kena tegur. Kita kena tegur. Pasal tak boleh kita kata dia tak kacau orang. Tak boleh, pasal ini kita dalam rumah orang. Kita ini hidup dalam alam yang bukan kita punya. Ada Tuan dia. Tuan dia siapa? Allah Azza wa Jalla. So kita duduk dalam alam ini, dia ada peraturan, regulations. Yang ini bukan urusan pribadi kita. Ini adalah hak mutlak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan? So itu kita kena faham. Golongan liberal, dia tak bagi kalau kita nak cerita pasal orang buat maksiat, nak cegah maksiat, tak boleh. Dia kata ni urusan pribadi. Tapi dia pun suka interfere dalam urusan mutlak Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Sedangkan itu adalah alam ini Tuhan punya. Tuhan buat apa yang dia kehendaki. Dia tak boleh interfere, tak boleh petikai apa yang Tuhan buat dalam kejadian alam, awak jadi ribut, awak jadi sekian. Tapi golongan liberal atheist ni, dia pun suka petikai qada dan qadar Tuhan. Tapi dia pun tak bagi orang petikai dosa maksiat dia buat. Dia kata tak betul lah. Tak betul lah. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Itu satu. Dan mereka menampakkan perbuatan mengikut sunnah dan mensifatkan Tuhan Azza wa Jalla dengan apa yang dia sifatkan bagi dirinya sendiri dan dengan apa yang disifatkan baginya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai tashbih, tajsim dan takyif. Maknanya tadi antaranya jelas saudara-saudara setan yang hampa duk nampak ni, ahlil kalam, macam mana dia menyesatkan manusia. Dia kata kalau hampa isbat sifat Tuhan, kalau hampa kata Allah itu istiwa atas arasy, ni tashbih, tajsim, takyif. Sedangkan itu bukan dia. Itu isbat. Tashbih ialah kalau kita kata sifat Tuhan yang ini macam sifat kita hari ini, itu baru tashbih. Na'udzubillah min dzalik. Wa yusammuna 'uluwallahi 'ala khalqihi wa istiwa'ahu 'ala 'arsyihi wa mubayanatahu li makhluqatihi tahayyuzan. ويسمون نزوله إلى السماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الأغمار والضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله
يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. Mereka menamakan ketinggian Allah di atas segala makhluknya dan bersemayamnya dia di atas singgah sananya, arasnya, dan terpisahnya dia daripada segala makhluknya sebagai tahayyuz. Ahli kalam dia suka menggunakan istilah-istilah yang bombastik yang kita tak dengar, yang kita jarang dengar. Okey, orang awam ialah bukan orang akademik, tuan-tuan. Ya. Memang kita sendiri pun ada istilah dalam dunia akademik yang bukan bidang kita jarang dengar. Once kita dengar benda itu, kadang-kadang dia rasa macam bukan kerana maknanya tak elok, tetapi hati kita ni ingkar sebab perkataan tu kita tak pernah dengar. So ini cara ahli batil. Dia ambil kesempatan. Dia gunakan istilah-istilah ini. Kemudian dia kata, tengok, kalau hampa kata Allah di atas arash, bukankah dia dah bertempat? Dia bertahayyuz. Dia mengambil ruang. Kita kata, apa kaitan dengan Tuhan di atas arash dengan dia bertempat? Tak bertempat. Kan? Dan apa isu dengan tempat? Itu problemnya. Apa isu dengan tempat? Maksudnya awak, kalau Tuhan tu bertempat, apa masalah dia kalau Tuhan tu ada tempat dia? Setiap benda yang wujud, mestilah ada tempat. Isunya bukan pada tempat. Isunya di mana kamu tempatkan Tuhan. Kalau kamu kata Tuhan dalam alam ni, di mana-mana. Tuhan ada di pokok, di angin, di awan. Itu salah lah. Pasal dia jadi macam makhluk, duduk dalam makhluk. Tapi kita sekarang, kita kata Tuhan di atas arash, di luar daripada alam. Dia tak masuk dalam alam. Dia Rabbul Alamin. Dia bukan alamin. Tak? So kalau dia bukan alamin, dia tidak di dalam alam, dia terpisah daripada makhluknya, betul lah tu. Itulah makna wujud yang berbeza dengan makhluk. Hakikatnya. Tapi tak, dia kata kalau kamu cakap macam ni, nanti kamu kata Tuhan bertempat dan tashbih. Tak ada tashbih apa-apa. Tapi dia gunakan istilah ini supaya orang awam jadi, ataupun orang jadi takut nak isbat sifat. Sebab memang manusia fitrahnya macam kita kata, dia faham Tuhan tak sama dengan makhluk. Dan dia pun tak boleh terima Tuhan yang ciri-cirinya sama seperti makhluk. Itu memang dah fitrah, kita kata fitrah. Dia tidak ada apa-apa isu dari segi orang tidak boleh menerima Tuhan yang sama dengan makhluk. Itu jelas, dan itulah sepatutnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mereka menamakan turunnya dia ke langit dunia, langit yang paling dekat. Dan dia bertanya, siapa yang meminta kepadaku maka pasti aku akan bagi sebagai pergerakan dan perpindahan. Dia kata, tapi Tuhan pindah-pindah randah. Pindah randah ni ayat tak sama. Kan? Adakah setiap pergerakan pindah randah? Kan? Tapi kalau raja bergerak dari satu istana ke satu istana, kita tak kata raja pindah randah. Pindah randah ni seolah-olah macam rumah dia rosak, betul kena pindah ke tempat lain. Tak selesa duduk, pindah tukar tempat lain. Kan? Ini ayat itu, dia guna ayat itu bagi nampak macam buruk. Dia benda tu tak adalah macam itu. Dia panggil apa ni? Dia panggil dalam apa nama faulty arguments dalam mughalatat mantiqiyah. Dia panggil sebagai fallacy of the straw man. Fallacy of the straw man. Apa maksud dia? Maknanya engkau sifatkan satu benda sebagai benda lain. Lepas tu orang kata, ni paper ni, ni. Lepas tu bila kita pukul dia, dia ambil daripada perumpamaan satu orang, dia marah dekat satu orang yang lain, lalu dia buat orang patung-patung daripada jerami, daripada straw, lepas tu dia pukul, dia balun. Dia kata, ni orang tu yang aku geram tu. Kan? Jadi macam itulah. Golongan ahli kalam ni, bila dia nak buat ahli sunnah wal jamaah, apa dia buat? Dia reka satu entiti baru. Dia kata golongan Wahabi ni, golongan ahli sunnah wal jamaah ni, tashbih Tuhan macam ni, dia kata Tuhan macam ni. Kita tak kata. Depa yang faham lagu tu. Kan? Lepas tu depa rat. Inilah akidah sesat tuan-tuan. Dah.
Akidah yang hang cerita tadi memanglah sesat. Tapi kami bukan macam tu. Ada? Dia jadi dia bagi fallacy of the straw man. Kan? Tengok macam semalam dalam Facebook kan. Geng-geng Aswaja ni. Dia lukis gambar muka orang macam ni. Dia inilah Tuhan orang Wahabi. Orang Wahabi kata Tuhan macam ni. Macam dalam gambar ni. Kita kata bila masa? Tang mana dalam kitab Wahabi ada gambar ni? Kan? Yang ni hang yang mereka. Hang yang tashbih. Hang yang faham Tuhan lagu tu. Lepas tu hang nak lari daripada pahaman tu, hang pergi takwil sifat dia dengan cara yang salah. Padahal itu khayalan hang sendiri. Itulah yang tersemat dalam diri hang. Yang menyebabkan hang tak boleh isbat sifat Tuhan. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, bila dia dengar sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Quran dan sunnah, hati dia sejahtera. Tak ada gambaran-gambaran yang macam hang duk bayang ni. Sebab itu mereka tak perlu kepada ta'til, tak perlu kepada mengosongkan sifat Allah Ta'ala daripada sifatnya. Kan? Mereka menamakan sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah sebagai anggota dan jawarih. Kalimah bahasa Arab a'dha dan jawarih ini memanglah kalimah jawarih diambil daripada perkataan jaraha, yajrah, mencakar, mencengkam. Sebab anggota kita ni digunakan pada asalnya, tangan ini digunakan untuk mencengkam sesuatu atau untuk menyambar sesuatu. Maka dinamakan anggota kita, tangan kita sebagai jarihah, jawarih, mata sebagai jarihah. Majaz, mursal. Dari sudut itu. Jadi tak layaklah kita namakan tangan Tuhan sebagai jarihah. Kan? So bila kita sebut, Wahabi kata Tuhan ada jarihah, ada jawarih. Gambaran yang terfaham pada orang Arab ialah Tuhan ni macam makhluk lah. Makan, minum, pasal dengan tangan kita ni kita capai makan, dinamakan. So itu tujuan dia guna istilah-istilah ni. Dia bagi nampak tak betul. Kan? Jadi, sedangkan kita kata tangan Tuhan tak sama dengan tangan makhluk. Mata Tuhan tak sama dengan mata makhluk. Wajah Tuhan tak sama wajah makhluk. Kan? Apa kaitan yang kau nak samakan? Tangan, kalau kita kata Tuhan ada tangan, maka dia ada jawarih. Kan? Tak kena gaya lah. Wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Dan sifat-sifat Tuhan dia penamakan sebagai hawadith. Maka dia letak dalam situ mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan kena menyelisih segala hawadith. Kalimah hawadith dalam bahasa Arab asalnya merujuk kepada apa? Benda-benda yang tak elok, kecelakaan, kemalangan, perkara yang baru jadi yang di luar daripada norma kebiasaan. Sebab tu kita kemalangan jalan raya Arab panggil apa? Hadithus sayr. Hadith as-sayr. Kemalangan jalan raya. Satu orang tak main kerja. Apa yang bos dia tanya ke kawan-kawan dia? Hal hadatha lahu hadith? Hal hadatha lahu hadith? Adakah berlaku satu kecelakaan pada dia? Sakit ke apa ke tak boleh main hari ni? Itu asal kalimah. Penggunaan kalimah hadith dalam perbualan harian orang Arab ialah merujuk kepada ini. So dia ambil istilah ini, dia kata, tu kalau kita kata Tuhan ni bercakap, Tuhan ni melihat, Tuhan ni mendengar, Tuhan ni turun ke langit dunia 1/3 malam yang akhir, Tuhan istiwa atas arasy, ini semua hawadith. Jadi bila orang dengar kalimah hawadith, hadith, tak selesa lah. Kan? Apa ni? Yang kita duk faham selama ni, bila kita sebut hadith, hawadith ni benda tak elok. Aksiden, kemalangan, sakit, kan? Bencana. Ini kalimah hawadith. Kan? Yang biasa digunakan oleh orang Arab. Nampak tak? Dan mereka menamakan sifat-sifatnya sebagai a'rad. A'rad. Sama juga. Arad. Satu orang tak boleh datang kerja, dia kata, ma'ziratan, la astati'u al-hudur al-yawm. Arada li'arid.
telah merintang padaku satu rintangan. Arada li 'aridun, aku tak boleh bayar kerja ni. So 'arid asalnya benda yang merintang, yang menghalang kita daripada sesuatu. Lalu dia penamakan sifat sebagai awarid, a'rad. Apa makna a'rad? Bagi dia benda yang datang sekejap tu hilang. So dia guna istilah yang tak elok pada penggunaan kita hari-harian, lepas tu dia pergi kata, inilah sifat Tuhan ni macam ini. Sedangkan tidaknya seperti itu, tidak seperti itu. Tak. Kan? Itu di antara taktik ahli batil. Dan tengok sekarang ni, bila orang sebut perkataan ortodoks, perkataan radikal, perkataan fundamental, apa yang orang akan faham? Orang kata, mereka ni golongan radikal. Golongan radikal. Yang kita faham golongan radikal tu apa? Golongan yang ganas, golongan yang sekian. Padahal kalimah radikal ni, bagus ke tak bagus? Dia tak bawa makna bagus tak bagus kalimah radikal ni. Radikal merujuk kepada orang yang berpegang kepada root, akar sesuatu perkara. So dia berkata Islam radikal. Apa makna Islam radikal? Islam yang berpegang kepada akarnya. Akar Islam apa? Quran dan Sunnah. So hakikatnya istilah radikal bagus ya. Kalau dari sudut orang Islam. Orang Islam, kalau kita pegang dengan Quran dan Sunnah, kita bagus. Fundamentalist. Apa maksud fundamentalist? Dia kata fundamentalist maknanya orang yang pegang kepada the fundamentals of the teaching. Maksudnya, dia pegang kepada prinsip-prinsip asas sesuatu ajaran. So, kita sebagai orang Islam, kita berpegang tak kepada rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6? Bagi orang Barat, siapa yang pegang rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, ini fundamental lah. Dia pegang kepada fundamental of the religion. Maka dinamakan sebagai fundamentalist. Siapa yang pegang dengan asal Islam, Quran dan Sunnah, dia panggil radikal. Usuli dia kata. So hakikatnya benda tu taklah buruk. Tetapi di Barat, berpegang dengan agama yang asal yang nenek moyang mereka bawa, agama Kristian yang sesat, memanglah buruk. Memanglah buruk. Tak, orang Kristian yang masih lagi berpegang dengan ajaran Katolik yang kuno sebelum zaman reformasi. Sebab lepas reformasi, Katolik pun dah berlaku dalam gerakan dia panggil counter reformation. Dia pun dah ada prinsip-prinsip yang diubah. So kalau masih ada orang Barat yang pegang dengan Islam yang digunakan di zaman sebelum reformation, orang ini orang yang menolak sains, orang yang akan pegang dengan teori-teori yang telah terbukti salah. Amalan-amalan yang sebenarnya bukan daripada ajaran agama tapi sebenarnya daripada undang-undang kuno yang dibuat oleh maharaja-maharaja Eropah dulu. So nampak buruk tak? Ya, buruk kalau dia adalah agama Kristian. Agama yang batil. Tapi kalau dalam Islam, bagus, cantik, elok, sesuai, padan. Kan? Jadi itulah cara macam mana ahli batil dia nak jauhkan kita daripada perkara ini. Jauhkan kita daripada kebenaran. Kan? Kemudian kata Ibn Qayyim, dengan cara inilah mereka membawa sampai kepada menafikan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Dan mereka memberi waham kepada orang yang tak tahu apa, yang lemah pandangan mata hatinya, bahawa mengisbatkan sifat yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW melazimkan perkara-perkara yang buruk yang mereka sebut ini. Dan mereka menampakkan pula perbuatan mereka menafikan sifat-sifat Allah tadi sebagai tanzih dan ta'zim, sebagai penyucian Allah Ta'ala dan pengagungan Allah. Sedangkan apa yang mereka buat itu adalah ta'zil, menafikan kewujudan Tuhan, atheism. Nas'alullah al-afiyah. Wa aktharun nasi du'afa'ul 'uquli yaqbaluna asy-syai'a bilafdhin wa yaruddunahu bi'ainihi bilafdhin akhar. Tengok apa yang kata.
Dan kebanyakan manusia yang lemah akalnya menerima sesuatu perkara dengan lafaz tertentu dan menolak benda yang sama dengan lafaz yang lain. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah sebut dalam suratul An'am ayat 112. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dalam kalangan syaitan-syaitan manusia dan jin. Mereka saling mewahyukan sesama mereka hiasan-hiasan kata sebagai penyesatan, sebagai penipuan, sebagai satu scam. Tuhan kata bukan ada apa pun. Orang kafir lawan Nabi ni, apa cara taktik yang mereka guna lawan Nabi? Mereka scam orang lain untuk tolak Nabi dengan perkataan-perkataan yang dihiasi. Al-qawlul muzakhraf. Fasammahu zukhrufa wa huwa batil. Tuhan namakan mereka, perkataan mereka ni zukhruf, hiasan, sedangkan benda tu batil. Lianna sahibahu yuzakhrifuhu wa yuzayyinuhu mastata' wa yulqihi ila sam'il makhrur fayaghtarru bih. Kerana orang yang bawa kalimah batil ini akan menghiasinya dengan bingkai-bingkai yang indah sehabis mampunya. Lalu dia mencampakkan perkataan itu kepada pendengar yang tertipu, yang terpedaya, lalu dia pun kenalah terpedaya. Itu sebenarnya. Macam tadi dah kita katakan. Maknanya dia tipu kita. Jadi Ibn Qayyim kata orang awam ni, yang lemah akal ni, kadang-kadang benda yang sama kita cakap dengan satu istilah dia terima. Benda yang sama bila kita cakap dengan satu istilah dia tak terima. Sedangkan benda itu sebab orang awam dia bukan ambil kira isi, dia duk kira hak yang hiasan perkataan ni. Dua ustaz ajak benda yang sama, tapi ustaz ni pasal cara ustaz tu bercakap, mungkin suara ustaz tu sedap dia dengar, dia terima. Mai ustaz cakap tak terima. Itu normal lah manusia. So ini kelemahan inilah digunakan oleh syaitan, jin dan manusia untuk menyebarkan kesesatan. Sebab itu kita juga bila kita nak sebarkan kebenaran, kita tak boleh seorang-seorang. Tak boleh seorang-seorang, betul? Pasal manusia ni dia ada al-arwahu junudun mujannadah. Ruh ini tentera yang telah disatukan dalam pelatun-pelatunnya. Apa yang dia kenal, dia akan ikut. Dia akan jinak. Apa yang dia tak kenal, dia akan ingkar. Setiap orang ada style dia. Ada cara, adat dia. So kalau satu orang, kalau saya nak pergi berdakwah kepada orang Afrika misalnya, kita tak tahu adat budaya dia. Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Bukan kita kata apa, mungkin saya cakap benda yang sama. Kalaupun saya boleh cakap bahasa mereka sekalipun, kita guna bahasa Inggeris misalnya, tapi takkan sama orang penduduk kampung setempat yang cakap benda itu. Itu normal lah. Banyak benda yang orang lain cakap kita tak ada terima. Tapi bila orang tertentu cakap pada kita benda yang sama, ayat yang sama, dia ulang, copy paste, kita terima pasal orang tu. Tak. So ahli batil dia, ini bukan satu cerita kita kena habit, tapi dia adalah memang begitu perangai manusia. Dan ini adalah kelemahan yang ada pada manusia. Maka sebab itu kita kena pelbagaikan kadang-kadang. Tetapi dalam keadaan tetapi yang jadi kesilapan ialah bila kita jadikan ini ukuran kebenaran. Itu salah. Kadang-kadang we have no choice. We have no choice. Orang ini saja yang ada untuk cerita bercakap kita. Kita tak suka dia. Tapi dia saja yang ada dalam kampung kita untuk mengajak. Nak buat macam mana? Kita kena terima lah. Yang penting ukuran. Yang penting ialah bila kita menerima sesuatu, kita menerima kerana isinya. Jangan sampai kulitnya itu yang melebihi. Jangan sampai
ubat, kita sakit, teruk, kita duk biasa beli ubat dekat farmasi yang sekian, farmasi A. Lepas tu dia tengok ubat kedai farmasi A tu tutup. Kita sakit ni nak kena makan ubat tu. Anak ni kata, mak, kedai yang mak duk beli tu tutup lah hari ni. Cik pergi beli kedai lain lah. Oh tak mau. Aku nak kedai tu juga. Jangan sampai macam itu. Point dia ubat yang sama. Kedai je lain. Kan? Jangan, jadi sama lah manusia ni. Kita memang macam tu. Doktor, kita suka doktor ni. Tapi kalau dah klinik tu tutup hari tu, kita sakit. Carilah doktor apa pun. Yang penting dia doktor lah. Kan? Bab hang suka pada masa ada pilihan, kita kata silakan. Waktu you have choices, you can choose. You can make a choice. Kan? Tapi itu waktu yang kita kata kita ada pilihan lah. Ketika mana dua klinik tu sama-sama buka. Kita pergi klinik yang kita biasa. Kedua-dua kedai farmasi tadi buka. Kita pergi kedai farmasi yang kita terbiasa. Itu normal lah. Tapi kalau dah kita perlu ke ubat, tapi kedai farmasi yang kita pergi tak buka, takkanlah kita kerah kedegiang juga kata nak kata, dah aku nak farmasi itu juga. Tak boleh lah. Yang penting, yang asasnya ubat tu bukan kedai tu. So macam tu juga dalam kita nak menerima kebenaran ini. Memanglah ada keadaan tertentu, kita boleh buat choices. Kami tak boleh Ustaz Asri tu mengajak, tak apa berkenan kat dia. Tak apalah, ada Ustaz lain. Kita boleh hantar mai. Kan? Yang orang berkenan. Yang penting ialah isi kebenaran. Tapi kalau dah semua Ustaz tak boleh, yang kita ada pilihan Ustaz tu saja, kita kena terima lah. Kena hadap lah. Itu point dia. Itu point dia. Macam kita di universiti dulu, kita boleh pilih subjek dengan pensyarah. Tapi kalau subjek itu ada seorang pensyarah saja, buat macam mana? Kena terima lah. Yang penting subjek itu, bukan pensyarah itu. Kan? Tapi kalau kita ada pilihan pensyarah, subjek itu ada 3 orang pensyarah mengajar. Satu pensyarah ni yang kita suka, 2 lagi kita orang kenal. Kita boleh ambil yang pensyarah kita suka. Tak ada masalah. Janganlah kerana tak dapat pensyarah yang kita suka untuk subjek itu, kita terus berhenti universiti. Tak ada lah kita buat macam tu. Kan? So the same case, kita kata. Inilah keadaannya. Jangan kau terlalu melihat kepada bingkainya. Lihatlah apa yang tersemat dalam bingkai tersebut. Wal maqsudu anna asy-syaitana qad lazima thaghra al-udhuni yudkhilu fiha ma yadurru al-'abda wa la yanfa'uhu wa yamna'u an yadkhula ilayha ma yanfa'uhu wa in dakhala bighairi ikhtiyarihi afsadahu 'alayhi. Dan maksudnya bahawa syaitan telah mengawasi sempadan telinga ini. Dia memasukkan dalamnya apa yang memudaratkan seorang hamba dan tidak bermanfaat. Dan dia menghalang daripada masuk ke telinga itu apa yang bermanfaat. Dan jikalau yang bermanfaat itu masuk tanpa ikhtiarnya, tanpa pilihannya, maka syaitan tadi akan rosakkan perkara tersebut dengan taktik-taktik yang telah kita sebutkan tadi. Nas'alullah al-afiyah. So ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian berkenaan dengan telinga. So ini telinga. Kan? Dan telinga ini ialah antara panca indera yang sangat penting yang membawa kepada kita mencapai kebenaran, mencapai ilmu. Sebab itulah manusia ini panca indera yang paling penting ialah pendengaran. Sebab itu penglihatan. Kerana kita boleh tahu banyak benda dengan pendengaran walaupun kita tak dapat melihat. Kan? Kita boleh dengar audio, ceramah, recording ceramah, suara saja. Dan kita dapat macam-macam manfaat. Kan? Bukan melihat kalau tak ada suara tak jadi. Kalau kata saya mute sekarang suara saya di sini, tak dengar suara, nampak saya saja. Apa tak jadi? So yang penting di sini apa dia? Gambar ustaz ni ke atau suara ustaz? Suara. Kan? Suara. Baik. Cuma gambar itu memberikan lagi penambahan, ekstra penjelasan. Kita nampak emosi, kita nampak keadaan, macam mana. Itu tambahan. Okey. Faslun. Lepas telinga, pergi ke mata pula lah.
Thumma yaqulu qumu ala afwan, bukan mata. Mata dah lepas dah, mata awal itu. Telinga. Dah lepas dah, termasuk lisan, mulut, lisan. Thumma yaqulu qumu ala thaghri lisan. Kemudian setan kata, jagalah kamu sempadan lisan. Fa innahu ath-thaghru al-a'zam wa huwa qubalatul malik. Kerana ini adalah sempadan yang besar lisan ini. Dan dia adalah orang depan raja. Maksudnya, dia adalah yang duduk depan. Kan? Jadi raja tu dia ada orang kiri kanan dia. Dan dia ada orang di depan dia yang menjaga dia daripada arah depan. So lisan ni adalah yang duduk depan. فَأَجْرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَامْنَعُوهُ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَنْفَعُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِغْفَارِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ وَنَصِيحَةِ عِبَادِهِ أَوِ التَّكَلُّمِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ. Dia kata, halanglah. Biarlah dia bercakap benda yang memudaratkannya. Jangan benda yang bermanfaat. Dan halanglah dia daripada bercakap sesuatu yang memberi manfaat seperti zikrullah, istighfar, membaca Al-Quran, memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah atau bercakap dengan ilmu yang bermanfaat. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap dengan benda yang baik sahaja. Kalau tak ada benda yang baik sahaja nak cakap, maka diamlah. Nabi kata, wakan berapa banyak manusia yang terhumban, tersembam dalam neraka disebabkan hasil tuaian lisannya. Nas'alullah al-afiyah. وَيَكُونُ لَكُمْ فِي هَذَا الثَّغْرِ أَمْرَانِ عَظِيمَانِ لَا تُبَالُونَ بِأَيِّهِمَا ظَفِرْتُمْ. Dan pada sempadan lisan ini ada dua perkara yang patut kamu kena jaga. Mana-mana satu yang kamu dapat, tak kisah. Setan kata ada dua benda dekat lidah ni yang kamu, kalau salah satu kamu pegang orang ni. Apa dia? Ahaduhuma at-takallumu bil batil. Yang pertama, bercakap dengan benda batil. Fa innal mutakallima bil batili akhun min ikhwanikum wa min akbari jundikum wa a'wanikum. Kerana orang yang bercakap dengan kebatilan ini ialah saudara daripada saudara kamu dan termasuk tentera kamu yang paling besar. Yalah, maksudnya kalau dia mengajak orang kepada benda batil, dia bercakap benda batil, dia sebar kebatilan, kita geng lah. Yang inilah kita nak buat kat dia pun. Kadang-kadang. So kalau hang boleh tarik dia sampai dia pula tolong pergi bercakap bagi pihak kita, oh setan kata, yang ni A class plus. Dah. Orang yang mengajak benda bid'ah, orang yang mengajak benda kesesatan, ini adalah tentera setan yang paling tinggi lah, panglima perang terbesar. Kan? Great general lah. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, as-sukutu 'anil haqqi. Fa inna as-sakita 'anil haqqi akhun lakum akhras. Yang kedua, kalau kamu tak boleh buat dia bercakap benda batil, pastikan dia diam daripada bercakap benda yang hak. Hang tengok ni ustaz ni, dia sekarang dah graduate. Okey. Ada dua cara. Kalau dia ustaz yang memang mengaji benda bid'ah, hang pastikan dia dapat tempat di masjid mengajar. Biar dia bercakap benda-benda yang batil. Tapi kalau ustaz yang graduate ni, ustaz ni sunnah lah. Dia mengaji di Madinah lah. Dia mengaji di mana-mana tempat pun tak kira lah. Di Al-Azhar ke apa. Tapi dia ni anak murid kepada ulama sunnah, ikut sunnah. So apa hang kena buat? Hang kena pastikan dia jangan bercakap. Duduk diam. Pastikan dia tutup mulut. Kerana kalau dia tutup mulut tak bercakap kebenaran, dia juga saudara kamu yang bisu. Dia pun geng hampa tapi dia bisu. Seperti mana kama annal awwala akhul lakum natiqun. Seperti mana yang pertama, geng yang pertama tadi saudara kamu yang bercakap. Wa rubbama kana al-akhu ats-tsani anfa'u ikhwanukum lakum. Boleh jadi kata iblis kepada anak-anak buah dia,
hak yang kedua ni, hak bisu ni lagi bermanfaat kepada kamu daripada hak yang boleh cakap. Wallahil azim, memang betul. Kadang-kadang kita ngajak benda sunnah ni, kadang-kadang kita lebih terkesan, lebih rasa mudaratnya bila kadang-kadang setengah-setengah ustaz-ustaz, kawan-kawan kita yang juga memperjuangkan sunnah, diam daripada menjelaskan kebenaran. Dan dia biar kita terkontang-kanting berhadapan dengan musuh-musuh yang dah macam-macam. Kadang-kadang ini lebih sakit daripada ahli bid'ah cakap benda. Itu yang benda sesat tu. Pasal kita dah tahu dia ahli bid'ah. Tapi hak ustaz sunnah lain yang tak backup kita ini, kadang-kadang dia lebih rasa naknya apa ni kan. Kita rasa macam apa ni? Dia lebih melemahkan semangat naknya. Lebih dahsyat kalau dia pula tadi dia berubah daripada diam benda yang batil jadi orang yang bercakap. Nasallallahu al-afiyah. Mendiamkan kebenaran, cakap benda batil. Ama sami'tum qawlan nasih al-mutakallimu bil batil syaitanun natiqun was-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Apakah kamu tidak mendengar ucapan orang yang memberi nasihat? Ini ucapan, ini sebuah ucapan ni kepada Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama tasawuf yang besar. Dia kata apa? Orang yang bercakap dengan batil itu syaitan yang bercakap, dan orang yang mendiamkan daripada yang hak itu syaitan yang bisu. Abu Ali Ad-Daqqaq kata, man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun akhras. Siapa yang mendiamkan, tak menjelaskan kebenaran, maka dia adalah syaitan bisu. Dia adalah syaitan bisu. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزين له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. Maka syaitan berpesan dekat tentera dia, jaga sungguhlah sempadan ni. Jangan sampai dia bercakap benda yang benar atau menahan diri daripada bercakap benda yang batil. So kalau hampa dapat detect kata dia nak cakap benda yang batil, galakkan dia cakap. Kalau hampa dengar kata dia nak cakap, hampa dapat detect kata dia nak cakap benda yang hak, tahan dia, jangan bagi dia cakap. Dan hiaskan baginya untuk bercakap benda yang batil dengan segala jalan. Dan ancam dan takutkan dia daripada bercakap benda yang benar dengan segala jalan. Wa'lamu ya baniya anna thaghra al-lisan huwa alladhi uhliku minhu bani Adam wa akubbuhum minhu ala manakhirihim fi an-nar fakam li min qatilin wa asirin wa jarihin akhadhtu min hadha ath-thagri. Syaitan kata, hei anak-anakku sekalian, ketahuilah sesungguhnya sempadan lisan inilah yang dengannya aku telah musnahkan banyak anak Adam. Aku sembamkan batang hidung mereka ke dalam neraka. Hadis Nabi sebut. Kan? Berapa banyak orang yang tersembam. Wahal yakubbun nasu ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, tidaklah manusia itu majoritinya tersembam dalam neraka melainkan disebabkan hasil tuaian lisannya. Nasallallahu al-afiyah. Berapa banyak orang yang terbunuh, tertawan dan cedera disebabkan aku pegang dia daripada sempadan ini. Wa usikum bi wasiyatin fahfazuha liyantiq ahadukum ala lisani akhihi min al-insi bil kalimah wa yakunu al-akhar ala lisani as-sami' fayantiq bi istihsaniha wa ta'zimiha wa at-ta'ajjub minha wa yatlubu min akhihi i'adatiha. Dia kata, aku nak pesan kepada kamu anak-anakku yang nak pergi goda manusia ni, hendaklah kamu ni bekerjasama. Seorang pergi duduk dekat kawan yang seorang ni, jadi juru cakap. Hasut dia supaya bercakap benda yang batil. Dan seorang lagi pergi duduk dekat telinga kawan hak kedua pula. Hasut dia supaya dengar ucapan batil yang kawan pertama cakap. Dan suruh dan hiaskan kepada dia, hebatnya cakap ni, hebatnya, seronoknya, ulang lagi nak dengar, seronoknya ustaz ni ceramah, seronoknya dia ni mengajak benda yang batil. So dia ada dua. Satu, syaitan hak duduk dekat mulut ustaz ahli bid'ah. Lagi rata-rata ribu syaitan lagi duduk dekat telinga
hak yang mai dengar ceramah ahli bid'ah tadi. Allahu akbar. Sama jugalah dengan penyanyi pun. Kan? Apa nama apa orang yang buat benda maksiat sama juga. Satu setan duduk di mulut dia, duk hiaskan nyanyian dia. Ratusan ribu setan duduk di telinga hak yang mai beli peset tiket itu untuk dengar nyanyian yang batil tadi. Nasallallahu al-afiyah. Wa kunu a'wanan 'ala al-insi bi kulli tariqin wadkhulu 'alayhim min kulli babin waq'udu lahum kulla marsadin ama sami'tum qasami alladhi aqsamtu bihi li rabbihim haythu qultu فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Jadilah kamu semua ini pembantu kepada manusia dengan segala jalan. Ini manusia yang nak ikut kesesatan. Dan masuklah kepada mereka dari segenap pintu dan duduklah di segenap jalan, halang daripada kebaikan. Apakah kamu tidak mendengar sumpahku yang aku telah bersumpah dengannya kepada Tuhan mereka? Aku berkata, setan kata, ingat sumpah aku dulu kepada Allah Ta'ala, anak-anak aku sekalian. Disebabkan engkau, hai Tuhan, yang sesatkan aku akan halang mereka daripada jalanmu yang lurus. Aku akan datang kepada mereka daripada depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Maka engkau akan dapati kebanyakan mereka itu tidak lagi menjadi orang yang bersyukur. Awama tarawni qad qa'adtu li ibni Adam bi turuqihi kullaha fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairihi hatta usiba minhu hajati aw ba'daha. Apakah kamu tidak melihat aku ni sendiri telah duduk di jalan-jalan anak Adam ni semuanya? Jalan-jalan anak Adam ni semuanya. Sehingga tidak ada satu jalan pun yang aku terlepas. Aku duduk. Kalau terlepas jalan yang pertama, aku pergi jalan yang kedua. Sehingga aku dapat hajatku sepenuhnya atau sebahagian. Setan kata, aku ni, contohilah aku anak-anakku. Saya kata, tak. Hampa nak pergi berjuang ni, nak wakil aku ni, nak pergi sesatkan manusia, tengok. Aku dulu aku buat. Sungguh-sungguh. Tak ada jalan yang nak bagi manusia sesat, melainkan aku buat semua. Allahu Akbar. وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير. Setan kata, Rasul mereka, ini Nabi kita Muhammad SAW telah pun memberitahu kepada mereka akan perkara ini. Maknanya Ibn Qayyim kata, benda ini telah disebut dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan telah duduk untuk anak Adam itu pada semua jalannya. Dia duduk di jalan Islam. Lalu dia kata, apakah kamu nak masuk Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Fakhalafahu wa aslam. Jadi yang pertama, dia masuk Islam. Dia tak ikut cakap setan. Bila dah masuk Islam, setan mai pula duduk menghalang daripada hijrah. Setan kata takkan nak hijrah. Tinggal tanah hang, langit hang. Kan? Dia hijrah juga. Tak ikut cakap setan. Maka setan mai pula di jalan jihad. Dia halang pula, adakah kamu nak pergi berjihad? Kau mati. Patah akan dibahagi-bahagikan, isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Maka begitulah. Setiap kali kita lepas satu jalan, setan mai. Setan takkan berhenti. Dia tak putus asa. Tak, itu maksud dia. فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. Demikianlah kamu kena duduk di semua jalan-jalan kebaikan
Bila ada di kalangan mereka yang hendak memberi sedekah, maka halanglah di jalan sedekah dan katalah padanya, apakah engkau nak bagi duit ni kepada orang miskin ini? Lalu lama-lama esok engkau pun jadi miskin macam dia juga. Apakah engkau tidak mendengar bagaimana aku telah bercakap melalui lisan satu orang lelaki yang telah diminta sedekah daripadanya? Lalu dia berkata, ini harta kami. Kalau kami bagi kepada kamu, lama-lama kami jadi miskin macam kamu. Jadi, bila nak bagi sedekah, syubhat dia apa? Takut fakir, takut tak cukup. Allahu Akbar. Padahal benda itu akan datang, Allah Ta'ala ganti. Rezeki bukan kita punya, Tuhan punya. وَاقْعُدُوا لَهُ بِطَرِيقِ الْحَجِّ فَقُولُوا طَرِيقُهُ مَخُوفَةٌ مَشَقَّةٌ يَتَعَرَّضُ سَالِكُهَا لِتَلَفِ النَّفْسِ وَالْمَالِ. Duduk pula di jalan orang nak pergi haji. Abang ada buat apa dah pergi haji, susah. Antau, bukan senang. Tawaf widak saja 3 jam. Ya Allah. Penat lah. Kan? Nak jalan kaki apa semua. Memanglah lah ni ada teknologi. Tapi teknologi macam mana pun penat tak payah lawan. Kan? Buat haji ni kot mana pun mesti ada strength. Ada kekuatan yang cukup. Kan? Dia takut-takut. Dia kata ni kalau hampir mati kat Mekah tak jumpa anak bini. Mayat tanam kat sana, bini hang tak boleh main tengok kubur hang. Macam-macam dia akan bagi bisik kita. وَهَكَذَا فَقْعُدُوا لَهُ عَلَى سَائِرِ طُرُقِ الْخَيْرِ بِالتَّنْفِيرِ مِنْهَا وَذَكِّرْ صُعُوبَتَهَا وَآفَاتِهَا. Demikianlah kamu kena duduk di semua jalan kebaikan dengan kau menjauhkan orang daripadanya dan kau ingatkan dengan kepayahannya. Ingatkan betapa payahnya nak buat kebaikan ni. Apa benda kesukaran? Memanglah setiap ibadat dia ada kesukarannya tersendiri. Tetapi kalau kita mula buat benda tersebut, Allah Ta'ala akan bantu. Ada taufik daripada Allah Ta'ala. Maka bila Allah dah bagi taufik, Allah Ta'ala akan mudahkan kepada kita dan menjadi mudah. Tapi memanglah setan ni dia akan ingatkan bahagian yang susah tu. Kan? ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم. Kemudian kamu duduk pula di semua jalan maksiat dan perelokkan ia pada mata anak Adam dan hiaskan ia pada hati mereka. Dan maksudnya jalan kebaikan kamu duduk untuk halang. Jalan kemaksiatan, jalan keburukan kamu duduk untuk kamu ajak anak Adam ni mai. Walaupun hakikatnya maksiat susah. Maksiat lebih susah. Nak dibandingkan cari rezeki yang halal dengan pergi bekerja. Jadi buruh kasar. Dengan cari rezeki yang haram. Dengan pecah masuk rumah orang mencuri. Sebenarnya mencuri jauh kali ganda susah. Merompak jauh kali ganda susah. Ada? Tapi nak buat macam mana? Setan dah nampakkan dia mudah. Benda maksiat pula asalnya susah. Tetapi bila kita dah ikut pujukan syaitan, Tuhan akan biarkan kita kepada setan. Dan setan akan tarik kita. Ta'uzzuhum azza. Setan akan tarik sungguh-sungguh kita dan kita boleh buat benda tersebut. وَاجْعَلُوا أَكْبَرَ أَعْوَانِكُمْ عَلَى ذَلِكَ النِّسَاءِ فَمِنْ أَبْوَابِهِنَّ فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَنِعْمَ الْعَوْنُهُنَّ لَكُمْ. Dan jadikanlah bantuan yang paling besar terhadap pekerjaan kamu ini adalah wanita. Daripada pintu mereka lah kamu masuk kepada golongan lelaki. Sebaik-baik pembantu bagi kamu adalah mereka. Wanita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itu Tuhan sebut. Tipu daya setan. Tipu daya wanita dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita menerusi perkataan Al-Aziz, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah dahsyat. Tipu daya perempuan lebih dahsyat daripada tipu daya setan itu sendiri. Sebab itulah Nabi SAW kata, Al-mar'atu awrah. Wanita itu aurat. Idza kharaja min baitiha istashrafahu syaitan. Apabila dia keluar daripada rumahnya, maka setan akan mengintai-intai, akan menjenguk-jenguk, akan menjeling-jelingnya. Setan akan mula. Sebab apa? Dia adalah
tentera bantuan setan, yang mana melalui perempuan ini banyak benda maksiat yang setan boleh buka kepada golongan lelaki. Nas'alullah al-afiyah. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. Kemudian kamu kena lazimi pula sempadan tangan dan kaki, dan halanglah ia daripada melakukan perkara yang memudaratkan kamu atau berjalan ke arah tempat yang memudaratkan kamu, hai setan. واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. Setan kata, dan ketahuilah sebesar-besar pembantu kamu untuk menakluki sempadan mata dan tangan ini ialah dengan kamu mengadakan perbaikan, perjanjian, kerjasama dengan an-nafsul ammarah, rasa marah yang menyuruh, nafsul ammarah, rasa jiwa yang menyuruh ke arah keburukan. An-nafsul ammarah, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'. Kamu kena cari jiwa yang bahagian diri kita ini, kompartmen jiwa kita manusia ini, dia ada an-nafsul ammarah, an-nafsul mutmainnah, dia ada an-nafsul lawamah. Kan? Jadi ada sudut bahagian kita yang menyuruh, yang mengajak kepada perkara buruk. Nak marah tak tentu pasal suka syahwat, suka benda maksiat. Ada bahagian lawamah. Lawamah ni yang mencela. Setelah kita buat dosa, dia cela. Pasal apa pergi ikut nafsu ammarah? Pasal apa tak ikut akal yang rasional? Dan kita ada nafsul mutmainnah yang rasa tenang dengan amal salih. Yang perlu kita buat ialah macam mana kita nak mendidik jiwa kita, nak jadi ammarah kah, nak jadi lawamah kah, nak jadi mutmainnah. Memang dia startingnya dengan ammarah. Ammaratun bisu, ammarah maknanya sirah mubalaghah daripada amir, menyuruh. Dia ambil daripada firman Allah Ta'ala daripada surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sangat menyuruh akan perkara keburukan. Sangat menyuruh perkara keburukan. Maka bantulah jiwa ini dan mintalah pertolongan dengannya. Dan bagi dia bekal dan ambillah bekalan daripadanya. Dan bersama-samalah dengan dia memerangi jiwa yang mutmainnah. Maka berusahalah dalam mematahkan jiwa mutmainnah dan merosakkan segala kekuatannya. Dan tidak ada jalan pada itu melainkan dengan memotong segala bekalannya kepadanya. Jangan kamu sampaikan bekalan jiwa mutmainnah. Apa jiwa ni? Amal ibadah, amal soleh tadilah. Dan bekalan jiwa ammarah ialah segala maksiat tadilah. Fa-idza qata'at mawadduha, bila dah putus segala bekalan-bekalan jiwa yang mutmainnah dan kuatlah bekalan-bekalan jiwa yang ammarah bisu, dan dia telah taat kepada kamu segala bantuan-bantuannya, maka ketika ini bolehlah sudah kamu turunkan jantung daripada takhtanya, akal kamu dicabut. Keluarkan dia daripada temboknya dan turunkan dia daripada takhtanya dan gantikan di tempat singgah sananya itu jiwa yang ammarah bisu tadi. Kerana dia tidak akan menyuruh melainkan apa yang kamu suka dan cintai, dan tidak akan datang kepada kamu daripadanya apa yang kamu benci sama sekali. Demikian juga jiwa yang menyuruh kepada keburukan ini tidak akan menyelisihi apa sahaja yang kamu suruh dia buat.
Bahkan jikalau kamu suruh dia buat sesuatu, dia akan segera buat sesuatu. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي إنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حراب دائم. Dia kata apa? Kalau kamu rasa jantung, yakni akal tadi nak kembali bertakhta semula, maka kamu ikat dia, tambat dia dengan kamu nikahkan dia. Kamu kahwinkan dia dengan nafsu syahwat. Dan kamu tunjukkanlah bahawa nafsu ni sebenarnya sedap, sebenarnya cantik, indah, inilah pengantin yang terbaik. Dan katalah kepada dia, buat apalah kamu susah payah nak perang dengan nafsu. Kamu ni pun lama-lama makin tua, tak larat dah nak perang. Baik berdamai saja. Sedangkan kita ni Tuhan jadikan dalam diri kita ni ada dua kekuatan yang saling berlawanan. Akal kita yang rasional dan nafsu kita yang mengingini segala benda yang memudaratkan kita. Sepatutnya kita sentiasa berperang dengan benda ini sehingga kita mengalahkan nafsu. So sekarang ni nafsu sudah menang dengan bantuan setan tadi. So dan memang akan sampai detik dan waktu akal ni akan terus berfikir. Dia kata apa tu buat benda-benda yang tak elok ni. So dia kata kalaulah kamu duk nampak akal itu cuba lagi duk nasihat hamba Allah Ta'ala ini nak balik kepada keadaan rasionalnya, balik kepada taat kepada Allah, maka kamu jadikan akal tadi pengikut kepada nafsu. Bila pengikut nafsu habis, tak ada. Bila akal sendiri dah berdamai dengan nafsu, tidak mau lawan lagi nafsu, akal dah menyerah, jadi pak turut kepada nafsu, maka habis. Rosaklah segala-galanya. Kan? So ini di antara Ibn Qayyim rahimahullah buat dialog ni sangat bagus, sangat baik. Ya. Di mana dia cuba nak bagi kita faham hakikat sebenar. Macam mana setan sebenarnya mempergunakan kita. Macam mana sebenarnya setan cuba nak merosakkan kita punya rasional kita. Kita sebenarnya rasional ini, kita makhluk yang rasional. Kita akal fikiran kita sentiasa membimbing kita ke arah benda yang bermanfaat, ke arah benda yang baik. Orang yang betul-betul menggunakan akal, dia tidak akan sampai melainkan kepada iman. Adapun orang yang mendakwa kata dia berakal tapi dia tak beriman, dia tidak buat taat, hakikatnya bukan kerana dia berakal tapi kerana akalnya sudah rosak. Akalnya sudah ditakluki oleh nafsu syahwatnya. Itu yang sebenarnya. Sebab itulah ulama salaf tak pernah panggil ahli bid'ah sebagai ahli akal. Dia panggil ahli bid'ah sebagai ahli hawa. Ahlul ahwa. Pengikut hawa nafsu. Hakikatnya itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Orang yang buat maksiat dia panggil ahli syahwah. Orang yang mengikut syahwat. Mengikut kesukaan dirinya. Apa yang dia suka, bukan apa yang bermanfaat untuk diri dia. So inilah taktik yang digunakan oleh syaitan, taktik yang digunakan oleh iblis. Dan Ibn Qayyim rahimahullah, masya-Allah, dia telah memudahkan kepada kita untuk faham masalah dengan dia buat dialog ni, walaupun dialog ni bukanlah dialog hakiki, tetapi dia adalah rumusan ataupun olahan semula daripada hadis-hadis, daripada ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang iblis, tentang syaitan dan bagaimana tipu dayanya dan bagaimana dia menggerakkan tipu dayanya tersebut. Baik, insya-Allah kita bercukupan pada kadarnya dulu insya-Allah untuk hari ini. Kalau ada soalan kita buka untuk ruang soal jawab insya-Allah taala. Kalau tak ada soalan kita
berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.